وعلى آله وصحبه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah nikmat kurnianya, rahmatnya, kasih sayangnya, maka hari ini diimpunkan kita lagi di dalam keadaan kita beriman, beragama Islam dan di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kita sambung balik kitab bicara kitab Bahrul Mazi pada permulaan, masih dalam khutbah lagi, iaitu pada muka surat 2. Qala Syekhul Muallif Al-Alim Al-Alamah rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain ay fid dunya wal akhirah. Kata pengarang kita rahimallahu ta'ala, yakni Syekh Muhammad Idris Al-Marbawiyah, katanya, kepada aku tiap-tiap kali aku mengaji dan menghadap, dia nak cerita benda apa perkara yang boleh bawa jadi membangkitkan keinginan hati dia tu untuk karang buat kitab ni. Dia nak wayak dulu sikit. Kepada aku tiap-tiap kali aku mengaji dan menghadap guruku, iaitu siapa guruku tu? Hadrat sahibul fadilah Maulana Murabbi Arwahana Al-Ustaz Al-Akbar, iaitu badannya tu Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti min hayati kibari ulama Al-Azhari Syarif Qahirah. Iaitu apa? Guru hadis yang masyhur, mengajar berpuluh-puluh tahun di Jami' Sayyidina Al-Husain, iaitu cucu Rasulullah. Sayyidina Husain tu cucu Rasulullah di kota Kahirah, Mesir. Tu dia asal-asal lah. Musannif kita bagi tahu asal-asal yang boleh perkara yang membangkitkan dia untuk karang, untuk menulis, buat khalasah daripada Sunan Tirmizi ni, dan diberikan nama Bahrul Mazi. Asal-asal dia pergi mengaji kepada sana lah. Duk berulang pergi mengaji, duk berulang pergi mengaji. Itu dia kata, ulama kata ni, al-ilmu yu'ta bih wala ya'ti. Ilmu ni didatangi akan dia, wala ya'ti, bukan dia mari sendiri. Tapi kita terbalik lah ni. Ilmu kita mari sendiri.
mari ikut YouTube, mari ikut Google, mari ikut FB ya. Kita duk berasa situ lah tempat ilmu. Tak. Situ bukan tempat ilmu. Situ tempat maklumat dia panggil. Maklumat sahaja. Tak boleh menjadi sandaran apatah lagi bagi kita orang yang tak ada asah. Tak boleh jadi tempat sandaran. Hanya sebagai maklumat, sebagaimana kita tengok drama TV. Tengok drama TV cerita apa dia? Cerita mana? Cerita sinema. Lagu tu lah. Tak ada kita buat hujah pun dengan drama tu tak. Begitulah. Ya dalam FB, YouTube tu sebagai maklumat. Adapun ilmu, sebagai hadis Nabi sebut tadi, al-ilmu yu'ta bih, didatangi akan di mana apa? Kena menghadap guru. Tengok musannaf kita sendiri. Kepada aku tiap-tiap kali aku mengaji. Tengok. Aku mengaji dan menghadap guru. Faham tu? Mengaji dan menghadap guru. Faham tu? Ilmu-ilmu dia kena mengaji, kena menghadap guru. Bertalaki face to face. Tu baru dia panggil mengaji, baru dia panggil ilmu. Nanti tengok. Dia pergi menghadap siapa? Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti. Tu min hayati kibari ulama Al-Azhari Asy-Syarif. Iaitu setengah daripada ulama yang besar-besar di Azhar Syarif. Lepas tu guru hadis yang masyhur, mengajar berpuluh-puluh tahun di Jami' Sayyidina Al-Husain, iaitu dia satu tempat dipanggil Jami' Sayyidina Al-Husain di Azhar Syarif. Sebab tu kita kena tahu. Kita kena tahu sedikit sebanyak tentang sejarah kedatangan Islam di Malaysia ni. Sebab apa? Dia ada kesan implikasi dia. Sekalunya lah, sekiranya Islam ni mari daripada Hadramaut Yaman tu, Islam kok kita ni mari daripada ulama-ulama habaib daripada Yaman, maka kebanyakan mubalik yang datang ke tanah Melayu ialah daripada kalangan Ahlul Bait. Tak apa tidak? Iaitu apa? Keturunan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia mengajar ni. Dia mengajar di mana? Di Jami' Sayyidina Husain, iaitu cucu Rasulullah. Di Qahirah, Mesir. Dia mengajar sana. Jadi kita kena ambil tahu juga sejarah kedatangan agama Islam tu ke tanah air kita Malaysia. Kena ambil tahu. Dia datang tu melalui mana? Melalui daripada Yaman ke? Mari pada India ke? Mari pada Iran ke? Hak tukang bawa tu, membalik tu, mari bawa. Supaya apa? Supaya apa? Nanti belakang kita ayat dah. Jadi kita kena tengok. Dia mari hari ni mari Malaysia ni. Mari daripada mana? Mari daripada Hadramaut Yaman ke? Atau mari daripada India ke? Atau mari daripada Persia ke? Sekiranya lah kalau kata mari daripada Yaman, kita tengok hari ni. Hari ni boleh tengok di Malaysia kita ramai yang keturunan daripada Sayyid. Dari kalangan masyarakat kita ni ramai yang keturunan Sayyid. Dan satu lagi Syarif. Iaitu apa? Itu nak menunjuk apa? Kesan kedatangan Islam tu daripada Yaman. Ni asal masuk ni, mubalik daripada Yaman, Hadramaut banyak masuk. Sebab tu majoriti kita hari ni bermazhab Syafi'i. Sebab asal masuk tu ada ulama daripada Yaman tu bawa. Hak habaib tu yang bermazhab Syafi'i. Tengok satu pertama. Kalau kita kata Islam ni yang masuk di Nusantara kita Malaysia ni melalui India, maka sepatutnya majoriti masyarakat Islam di tanah Melayu bermazhab kalangan India, mazhab Hanafi. Sebab India dia masyhur dengan mazhab Hanafi. Tapi mazhab Malaysia ni tak, dia bermasyhur dengan mazhab Syafi'i. Itu nak menunjukkan kata apa? Awal membalik Islam yang datang bawa Islam masuk ke Nusantara ni, sama ada Fatani, Malaysia, Singapura dan juga Indonesia, iaitu mubalik daripada habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Hadramaut yang bermazhab Syafi'i. Sebab tu kalau orang nak kucar masalah sangat, dia jadi pecah belah.
Dah. Nak kucar, nak bawa mazhab rajak dia panggil. Apa dia mazhab ni? Tahu tak mazhab? Kita sebut mazhab. Tahu tak mazhab ni apa? Mazhab ni mazhaba ilaihi al-imam, dia panggil tu mazhab. Tu mazhab. Itu mazhaba ilaihi al-imam. Barang perkara yang berjalan kepadanya iaitu oleh imam-imam mujtahid. Apa benda barang tu? Daripada hukum yang 5, wajib, makruh, haram, sunat, harus, sah, batal tu. Yang berjalan kepadanya oleh imam-imam mujtahid atas hukum 5 tu. Makna imam-imam tu dia berjalan kepada suatu perkara, ambil istinbat daripada Quran, hadis, tengok ni hukum dia apa, ni sah macam ni, batal macam ni. Dia panggil tu mazhab tu. Mazhab ilahi al-imam. Tu dia panggil mazhab, definisi mazhab tu. Dah. Jadi kalau tak duduk atas tu, dia panggil tak ada mazhab tu. Dah. Jadi mazhab Syafi'i tu. Kalau kita tengoklah mazhab mana imam-imam hak mari daripada India, hak mari masuk agama ke Nusantara ni melalui India, niscaya kita ni banyaknya bermazhab Hanafi. Sedangkan tak berlaku dah. Tak berlaku. Perkara tu tak berlaku di tanah air kita Malaysia. Ada juga. Bukan tak ada, tapi sedikit, tak banyak. Sikit. Macam kalau di Kuala Lumpur ada satu mazhab dia panggil. Masjid dia panggil apa? Masjid Hanafi di Kuala Lumpur. Betul-betul imam tu bermazhab Hanafi. Tapi semua hak kupus itu semua hak India, Maulana daripada Hanafi. Dan kutubah jemaah pun baca dalam bahasa Arab. Di Kuala Lumpur ada satu masjid dia panggil Masjid India. Masjid India ada tu satu. Tu bukan keseluruhan. Kenapa sedikit? Jadi tak berlaku situ. Tak berlaku lagi tu. Yang berlakunya Malaysia ni majoriti dia boleh kata 90% nya semua bermazhab Syafi'i. Itu dalil menunjuk kata kuat. Yang bawa mari Islam tu daripada Yaman. Baik Syed. Satu lagi menunjuk kata kuatnya, ramai lagi di antara kita ni keturunan Syarif dan juga Syed. Dan memang lagi satu tanda tunjuk kata Islam kita ni masuk ke Nusantara melalui Yaman, Hadramaut. Tengok hubungan Malaysia ni dengan Hadramaut tu masih kuat lagi. Hubungan tu kuat lagi. Ketiga, kita tengoklah pula sekiranya kalau mari daripada Parsi, Islam tu mari ikut Parsi. Jelaslah majoriti kita ni sepatutnya tanah Melayu kita ni menganut agama ni. Agama Syiah. Syiah. Tapi tak berlaku gitu. Sikit sangat. Tu pun Syiah tu bawa daripada luar. Mari daripada luar. Hak orang-orang Nusantara kita pergi belajar ke Iran, pergi belajar ke luar lah. Buat balik fahaman tu ke sini. Maka ditubuhkan markah-markah sedemikian. Adapun daripada Malaysia ni tak ada asal dia. Sebab bukan Malaysia ni masuk membalik dia bukan daripada Iran, daripada Parsi bukan. Hak mari daripada Habaib. Jadi sejarah tu kena ambil tahu juga. Kena tahu dah. Dalam sejarah negara lain mungkin pernah berlaku. Dalam sejarah negara lain mungkin pernah berlaku pertukaran mazhab rasmi secara besar-besaran. Negara lain kan, bukan negara Malaysia. Negara lain. Seperti mana? Seperti Mesir. Mesir pernah bertukar. Secara besar-besaran. Mesir itu pernah dikuasai oleh kerajaan Fatimiyah. Yang mazhabnya ialah mazhab Syiah di Mesir. Pernah bertukar. Patutlah ni balik kembali kepada Syafi'i. Kerana ada apa tu? Kerana ada Azhar Sharif. Ada Malaysia tak pernah bertukar? Tak pernah bertukar Malaysia. Kenapa? Asal masuk. Tapi leni. Leni kau nak tu. Tak tukar lagi tapi kau. Kerana apa? Kerana ada segelintir yang tak faham tentang sejarah, tak faham manhaj mazhab tu lagu mana. Dah. Habis itu tengok. Dia kata dah, aku ngaji sungguh-sungguh, mengadap guru tu. Itu nak menunjuk kata ilmu ni kena diambil. Kena bersanad ilmu tu. Laula isnada, laqala ma syaa man syaa. Jikalau agama ni tidak perlu pada sanad.
Niscaya siapa-siapa apa benda, siapa-siapa pun boleh bercakap barang apa dia nak bercakap. Boleh bercakap. Makna orang jahil boleh bercakap agama, orang alim pun boleh cakap agama, tak ada beza. Tak ada beza. Dah. Kalau agama ni, agama Islam ni tak perlu pada sanad ilmu. Makna rantaian, ambil-ambilan. Sanad-sanad ni ilmu tu diambil-ambilan. Daripada seorang murid ambil kepada seorang guru, guru ambil sampailah sanad tu kepada tabi'in sampai kepada tabi'in sampai kepada sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Jibril melalui Mikail mengambilnya daripada Lauh Mahfuz mengambil daripada qalam mengambil daripada Allah Azza wa Jalla. Begitu contoh mana sanad tu, rantaian ilmu sambung tu, mustaq tu. Dalam agama tu sebahagian daripada agama Islam ni tu sanad agama. Ada sanad kita, memang sanad kita orang Malaysia ni sanad dia melalui Habaib, melalui mubalik daripada Yaman. Sebab tu sebab tu banyak amalan orang Malaysia Nusantara ni, Fatani, Malaysia dan juga Indonesia ni bermazhabkan Syafi'i kerana sanad tu, sanad ilmu tu. Sanad ilmu tu. Dah bersambung. Dah. Kerana apa? Kerana kita nak memahamilah Quran dengan sunnah tu dengan secara tepat, betul dan tidak salah. Maka kita perlu pada imam mujtahid mazhab yang menunjuk memimpin jalan lah, supaya kita tidak salah faham. Tidak salah faham kita. Misal kata contoh hadis. Contoh ayat at-talaqum marratan. Ada orang tafsir dengan mana apa? Talak 3. Ada dia berlaku satu cerita, satu kisah di tempat saya. Isterinya dicerai talak 3. Tok lelaki cerai talak 3 tapi dengan ta'liq, dengan gantung. Ta'liq ni gantung lah mana? Mutubik rumah, jatuh talak 3. Tok lelaki kata jatuh talak 3. Bini tubik sungguh. Lepas tu jatuh dah talak 3. Jatuh tak talak 3. Mutubik pada rumah ni jatuh talak 3. Tu dia panggil ta'liq, gantung dengan perbuatan isteri tu. Tok lelaki tu gantung. Kalau mutubik rumah ni, dari rumah ni jatuh talak 3. Tubik. Tubik kop itu ni, mutubik kop itu ni jatuh talak 3. Tok lelaki dia gantung gitu. Dah. Supaya apa? Adalah tu masalah rumah tangga dah. Tahu, tapi kita nak cara hukum tu. Jadi bila begitu, bini tubik juga. Yang muktamadnya, kita nak hukum mana? Kerana dalam hadis sahih sebut jatuh tu. Talak ni tak ada. Dia 3 perkara tak boleh main-main. Nikah 1, rojak dan talak. 3 perkara ni tak boleh buat main-main. Kalau buat main-main pun jadi. Nikah buat main-main jadi. Jadi. Begitu juga dengan rojak. Buat main-main pun kalau dia cerah, boleh rojak misal mana? Talak ni panggil talak raji'iyah dia panggil. Bukan talak ba'in lah. Sama ada ba'in kubra, ba'in sughra. Talak ba'in tu mana ba'in tak boleh nak rojak balik. Ba'in sughra makna seorang laki-laki dia menikah seorang perempuan tak ada lepas tubuh, dia cerah. Dia panggil ba'in sughra. Dah. Maka hak tu ba'in sughra tu boleh nikah balik, tapi boleh bersama balik tapi dengan nikah yang baru. Adapun ba'in kubra ni tak boleh nak balik semula dah. Tak boleh nak rojak, tak boleh nak akad dengan akad lain pun tak boleh. Tu dipanggil ba'in kubra. Talak 3 dah. Ataupun satu lagi khulu'. Li'an. Nampak? Jadi tok laki buat gitu, bini pun tubik jatuh talak tu. Di sisi yang muktamadnya mazhab Syafi'i jatuh. Bila jatuh, isteri nak pergi mengadu ke jabat qadi. Tok lelaki pun download video atau ke isteri.
Ada seorang seorang yang dipanggil apa? Ghairul muqallid. Dipanggil ghairul muqallid, orang yang tidak bertaklid kepada mazhab. Tak pakai mazhab, pakai hadis Quran. Quran sebut, dia kata, Quran sebut apa? At-talaqu marratain, talak tu dua je. Talak dua. Talak dua. Quran sebut talak dua. Betul? Tak ada. Tuhan tak sebut. Dalam Quran tak ada talak sampai tiga. Memang sebut gitu. Baca, buka Quran. Cuma konsep nak faham tu, nak faham mana? Dia panggil man fassara Quran bi ru'yatihi bi ghairi ilmi, duna ilmi. Tak. Falyatabawwa maq'adah minan nar. Siapa-siapa yang mentafsirkan Quran dengan kepala otak dia sendiri, dengan ketiadaan ilmu, makna tak ada ilmu tafsir, tak ada. Ilmu asbabun nuzul pun tak erti. Ada. Ilmu nahwu saraf pun tak erti, lughah Arab pun tak erti. Tak erti belaka. Ilmu usul tafsir pun tak erti. Tak ada basic-basic nak tafsirkan Quran tu. Main ambil litera gitu, mentah-mentah gitu. At-talaq marratain, talak dua kali saja. Faham daripada situ kita. Makna kalau bini atau lelaki talak tiga, jatuh satu. Kerana Quran sebut tu talak dua kali je. Melainkan kalau tok lelaki tu talak dua sekali, tu baru jatuh dua. Sebab Quran cakap talak dua kali je. Mana apa? Kalau suami talakkan tiga, kita kira satu saja. Faham gitu? Sebab Quran kata gitu. Ya memang betul Quran kata gitu, tapi tafsirannya kita kena ikut ulama yang muktabar. Ulama yang diiktibarkan. Tak boleh kita nak tafsir ikut-ikut kepala otak kita sendiri. Kena tengok tilik ulama muktabar tafsirkan kena. Dalam kitab tafsir Jalalain sebut at-talaqu marratan ay tatliqu alladhi yuraji'u marratan ay ithnatani. Itu makna apa? Maknanya talak dua kali itu dengan makna apa? Iaitu at-tatliqu, talak alladhi yang yuraji'u, yang boleh diraja'. Marratan ay ithnatani, talak yang boleh diraja' ialah yang kedua kali. Itu maksud tafsiran. Faham kan? Hak tiga kali tak boleh rojok dah. Tapi kalau nak rujuk yang ketiga tu macam mana? Kalau ada tengah awal dia kata ada kaji dan buta tu macam tu tak? Tu bukan rojok. Nak royak rojok. Rojok faham nak rojok kenapa? Rojok boleh balik kembali, tidak ada dengan akad yang baru. Tu makna rojok. Ada pun buta tu, tu dah kena akad nikah apa semua, dia tak panggil rojok. Kena faham dulu. Rojok-rojok ni mana kembali kepada isteri tanpa angkat yang baru. Tu makna rojok. Jadi gitulah. At-talaqu marratain, talak itu dua. Apa makna talak dua? Iaitu allazi yuraji'u. Marratan itu talak yang boleh dirajak kembali ialah yang kedua kali. Makna kita bercerai dengan isteri kita, talak yang kedua. Tu boleh rajak. Apa makna boleh rajak? Tanpa akad yang baru boleh rajak. Sebelum habis hadah dia. Tu maksud je. Tapi dia kata kan? Tak. Dia kata Allah Ta'ala tak sebut tiga, makna Allah Ta'ala sebut dua. Jadi apa-apa? Kita hukum mana? Talak yang tiga tu kita kira jatuh satu. Dia panggil lari tu. Lari daripada tafsiran yang muktabar. Kenapa? Ghairu muqallid. Sebab tak mahu bertaklid. Nak faham betul-betul, nak ambil mentah daripada hadis. Tapi salah tu dia panggil. Salah. Tapi memang ada. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i itu talak tiga, jatuh tiga. Walaupun sekaligus jatuh tiga, tu muktamad. Cuma ada di sana hadis Nasa'i yang sebut talak tiga, jatuh satu. Ada. Tapi itu dia panggil maslahah. Bila maslahah ni dia tak boleh kita nak menentu sendiri, dia kena pergi kepada ahli dia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mu kena pergi bawa pada ahli zikir yang ada autoriti bila tak tahu. Siapa dia yang ada autoriti dalam nak menentukan? Qadi. Qadi. Bila di sana ada sebut kata jatuh dan satu hadis sebut kata tak jatuh, yang tak jatuh tu mesti ada masalah dia. Mungkin tok suami kena paksa. Boleh jadi suami tu mabuk. Sebab tu dia kena buat naik pada yang berautoriti. Siapa dia yang autoriti menentu talak ni jatuh 1, 2, 3? Qadi. Sebab tu wajib kena buat naik qadi masalah ni.
Sebab apa? Kita kena ikut kaedah ilmiah. Sebab dalam kaedah fuqaha, bila ada benda yang khilaf gitu, siapa yang boleh memutuskan khilaf ni? Dia tu hukmul hakimi qat'ul khilaf. Hanya hakim, hanya qadi saja yang boleh memutuskan khilaf ni. Hakim je. Sama ada jatuh 3 atau 1, hakim saja yang boleh buat putusan. Orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Nampak? Hakim je. Hakim akan tanya soal siasat, macam mana mu ni keadaan mu, guana. Tengok maslahah. Masalah dia kata dia kena paksa bisa kata, oh dia terlupa, dia marah, terlalu marah sangat kata. Tengok hakim akan tengok masalah. Hakim tu ada autoriti, bukan orang lain. Ada. Lepas tu hakim akan tengok macam mana mu boleh lapah 3 ni. Tengok, oh dalam keadaan sengaja, memang dia nak jatuh 3. 3 jatuh. Orang lain tak ada. Tak ada autoriti dia panggil. Hanya hakim saja autoriti. Tapi bila dia hantar video tu, dah. Bini dia nak pergi jabat qadi. Mak suruh gigi. Atau video orang kata tak jatuh tu, pakai tak pergilah. Pakai tak pergi, duduk dalam syubhat lah dia panggil. Duduk dalam syubhat dia panggil. Tak ketentuan. Dah. Tak ketentuan syubhat. Sebab tu bila ada autoriti gitu, dia kata kan, ulama sebut. Kalau sebut dalam kitab Tanwirul Qulub, ulama sebut dalam kitab Tanwirul Qulub, man adda ibadatan, siapa-siapa yang buat satu ibadat, man adda ibadatan, man adda ibadatan, siapa-siapa yang buat satu ibadat, mukhtalifan fi sihhatiha min ghairi taqlidi lil qaili biha, siapa-siapa yang mengerjakan satu ibadat yang bersalahan ulama pada sahnya, bersalahan ulama pada sahnya, situ ada hak mutamak dia tu di sisi mazhab ni tu jatuh 3 tu, jatuh 3. Sama ada main ke bergurau ke sungguh ke, jatuh 3. Ada tu dia panggil menyalahi ulama yang pada sah dia tu. Betul? Lil qaili, makna menyalahi pada sahnya daripada tiada taklid. Mana tak taklid? Tak taklid, nak ikut hadis. Sebab apa? Ya, hadis, ada hadis yang mengatakan tak jatuh. Dan ada hadis yang mengatakan jatuh. Adakah hadis tu berlawanan? Tak berlawanan. Tak berlawanan. Cuma yang kata tak jatuh tu tengok hal masalah dia macam mana, apa keadaan dia. Kena paksa ke, terlupa ke, terlalu marah ke, atau sebagainya. Sebab tu Nabi kata, tak jatuh. Itu masalah dia. Siapa yang boleh menentukan? Qadi je, layak. Orang lain tak layak. Nampak tak? Lepas tu hadis yang kata jatuh ni macam mana pula? Bila gitu tak boleh dah. Tak boleh orang lain, hanya qadi je. Wajib kalau isteri berlaku benda gini, isteri wajib kena buat naik qadi. Supaya tak berlaku syubhat. Sebab kita wajib kena taklid. Kalau tak taklid, dia panggil apa? Dia panggil itu menyalahi, dia panggil. Mengejarkan ibadat yang bersalahan ulama pada sahnya. Menyalahi daripada tiada taklid. Sebab tak taklid. Tak taklid pada bagi mazhab yang mengatakan sahnya. Tak taklid pada mazhab yang katakan sah dan batal dia. Begitu juga dah. Ni dalam mazhab Syafi'i ni. Dalam mazhab Syafi'i masalah ni lah, masalah talak tadi sah. Talak tu sah dan jatuh dia 3. Tiba-tiba tak taklid. Ikut faham sendiri, kata jatuh 1. Jatuh 1 kenapa? Berdalil dengan Quran. Tapi berdalil tu ambil istimak dalil pun salah. Sebab Quran sebut at-talaq marratain, talak tu 2 kali je. Mana apa? Kalau kita letak 3, tak jatuh 3, jatuh 1. Malaikat kita letak 2. Letak 2 jatuh 2 sebab Quran sebut. Tapi Quran bukan nak gitu. Yang Quran nak tu iaitu allazi ayyalladzi tatliqu tatliqu alladzi yuraji'u marratan ay ithnatan, iaitu tolak yang boleh dirajak. Ialah yang kedua kali. Quran nak ayat gitu, tolak yang boleh dirajak tanpa akad yang baru, iaitu tolak yang kedua kali. Boleh rajak. Mana faham mana? Tolak yang 3 tak boleh rajak dah. Tak boleh rajak dah. Tak boleh rajak dah. Melainkan dengan akad yang baru. Akad baru pun syarat pula. Syarat apa? Perempuan yang ditalak 3 tu mesti nikah lain. Mesti kena nikah lain. Lepas tu menikah tu syarat pula kena jima'.
Dia merasai, laki-laki suami yang baru tu merasai madu isteri tu. Isteri tu madu. Syarat. Mana faham mana? Kalau puan tu nikah lain, dia tak jima. Tak jadi juga, tak sah juga. Tak halal juga mana. Halal tu dengan jima. Persetubuhan makna tak? Baru halal perempuan ni bagi suami yang pertama dulu. Ada. Itu syarat dia pula. Tak taklid. Jawab dia apa? Lazimahu i'adatuha. Lazimlah. Lazim makna wajiblah i'adatuha. Qada. Kena qada balik. Kena qada. Jadi faham mana? Atau wajib lah. Wajib bila gitu dia tak boleh ikut tu. Wajib kena buat naik. Kerana tak sah tu. Sebab apa? Wailul taklid. Tak ada taklid tu. Faham-faham sendiri dah. Bahaya tu bahaya. Bahaya sebab kita tak ada autoriti. Kita ni termasuk dalam golongan malla sifatun yustadilu bih. Kita ni masuk orang awam. Kita ni orang awam. Jenis orang apa? Orang yang tak ada sifat untuk berdalil, untuk meminta dalil, berhujah, berdalil dengan Quran. Kita tak ada sifat. Bukan tak boleh berdalil dengan Quran hadis, boleh, tapi ukur baju badan sendiri. Ukur baju tu di badan sendiri. Kita ni ada tak sifat untuk menuntut berdalil dengan Quran dan hadis? Tak ada. Tak ada sifat tu. Bukan tak boleh, boleh. Tapi boleh tu siapa? Tu al-mujtahid lah. Mujtahid mutlak lah. Ulama yang mujtahid. Yang daripada kibar-kibar ulama. Dia ada sifat tu. Mereka bersifat dengan sifat menuntut dalil, berdalil dengan Quran dan hadis. Terus ada pun kita boleh. Boleh, tapi kita tak ada sifat tu. Menjadi bawa pada tak betul. Tak betul. Tak betul. Jangan kata nak berdalil dengan tu, nak berdalil dengan Quran dan hadis. Kita buat misal satu, buat misal contoh satu. Seorang pakar, doktor pakar dengan seorang bomoh kapung, tak serupa dah. Ilmu dia tu faham dia lain. Dua tu dia boleh balah tu. Dua tu boleh balah. Bomoh kapung kata gini, tapi pada masalah yang satu, nak hilang sakit perut je. Pasal ilmu lain-lain tu. Tak? Lepas tu doktor kata gini, tapi satu bendanya nak hilang sakit perut tu. Lepas tu buat mana? Kita beri ke doktor. Buat cara perubatan. Bomoh kapung. Tentu dah doktor tu dia buat tak serupa dengan bomoh kapung buat. Begitu juga sebaliknya. Bidang pendoktoran ni kita beri pada bomoh kapung buat. Tentu dia buat tak serupa mana doktor tu. Sebab apa? Dia tak ada sifat kedoktoran bomoh kapung tu. Doktor pula dia tak ada sifat perbomohan, tak ada. Perubatan sama je. Begitu juga kita manusia ni. Kita orang awam dengan orang mujtahid ulama, sama dia manusia, ada otak, tapi kita tak ada sifat sampai tahap tu. Ada guru besar dengan guru biasa pun beza dah. Dah beza. Begitulah. Dia pangkat-pangkat dia Allah Taala tak siap-siap dah. Nabi dengan Rasul pun beza. Rasul siapa? Seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang diberikan wahyu kepadanya. Beramal dia untuk dirinya dan wajib menyampaikan bagi umat. Itu Rasul. Nabi. Nabi seorang laki-laki juga. Yang diberikan wahyu kepadanya. Beramal untuk dirinya dan harus juga dia menyampaikan bagi umat. Tak wajib. Harus dia. Nak siapa-siapa. Tapi tentu tiap-tiap Rasul tentu dah dia Nabi. Tapi tiap-tiap Nabi belum tentu lagi dia Rasul. Tiap-tiap Nabi, tiap-tiap Rasul tentu dah. Tentu dia seorang Nabi. Tapi tiap-tiap Nabi belum tentu lagi dia Rasul. Begitu juga kita dah. Tiap-tiap orang harus ada hak untuk memahami Quran dan hadis, tapi belum tentu lagi dia faham dengan faham sahih sebagaimana al-ulama al-mujtahid faham. Dah. Boleh? Kita nak berdalil, cuma tengok ukur badan kita layak tak. Daripada segi ilmu nahwu sarah kita, bahasa Arab kita, asbabun nuzul, al-dabur, usul tafsir, ada cukup dah ke dah? Cukup dah? Cukup dah, silakan. Kalau tak cukup lagi, wajiblah kita bertaklid. Habis itu. Sudahlah aku
apabila kepada aku tiap-tiap kali aku mengaji, sudahlah, dipanggil hemah. Ba'is, perkara yang membangkitkan. Jadi hemah, nak sangat menulis. Buat khulasah kitab ni apa? Sudahlah aku asal-asal dia pergi mengaji gitu. Dah, Imam Syafi'i sebut, la ya akhi, lan tanalu ilma illa bisittah. Sa'umbika bibayani tafsiliha. Dah. Imam Syafi'i sebut dalam satu nazam dia, syair. Dalam kitab pelita penuntut Ta'lim wa Ta'lim wa Muta'allim, kitab pelita penuntut kalau hak Jawi dia. Wahai saudaraku, yakni akhi fiddin, wahai saudara seagamaku, lan tanalul ilma, mu tak akan sampai, mu tak akan boleh dapat ilmu sampai bila-bila, sampai kiamat tak dapat, illa bisittah, melainkan dengan nakara nak boleh ilmu. Sa'umbika bibayani tafsilha, aku akan royak kepadamu secara tafsir satu-satu. Pertama sekali apa? Zakaun. Pertama sekali zakaun. Nak boleh ada ilmu ni kena ada sifat cerdik. Sifat cerdik. Cerdik. Kena ada zakaun cerdik. Bijaksana kena ada. Sebab itulah lah ni, kalau nak jadi, nak atur anak-anak kita faham agama, jadi ulama ni, atas hak cerdik-cerdik. Hak periksa agak-agak periksa SPM tu boleh 10A. Hak tu kita pergi atas pondok. Ni dah pergi atas pondok. Hak masalah, hak rejected lah. Hak kata sekolah kebangsaan tendang belaka, disiplin lah apa, baru orang masuk pondok. Ingat nak jadi ulama ni kelas-kelas lagu tu ke? Salah tu pemikiran kita, kena ubah tu. Ulama ni bukannya orang-orang yang kelas-kelas lelaki-lelaki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beberapa derajat pula. Orang yang beriman, Allah Ta'ala angkat derajat dia. Lepas tu orang yang beriman yang diberikan kecerdikan dalam ilmu ni, beberapa darjat pula. Sebab tu satu sifat sekali nak faham ilmu, kena sifat cerdik. Zakaun sahih, fikiran tu sahih, hadis sahih, Quran mutawatir. Tapi bila fikiran tak sahih, tak sihat, tak zakaun, tak cerdik, dia boleh jadi rosak juga. Hadis Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan membunuh manusia sekalian manusia, sehingga mereka tu mengucapkan syahadat. Tengok, kita faham hadis tu, kalau kita pakai mata-mata literal makna apa? Oh, boleh bunuh orang. Sebab tu orang duk kata Islam ni teroris. Sebab kita faham literal, terjemah hadis gitu. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan membunuh manusia. Siapa mereka mengucapkan dua kalimah syahadah. Makna kalau faham pakai hadis tu zahir-zahir ni literal, tak ikut ulama. Kita pergi jumpa orang-orang sini mengucap tak mengucap kerak lalu. Pakai zahir hadis. Sebab tu kita perlu juga faham hadis, fahamlah hadis, tapi perlu pada alat-alat dia seperti asbabul wurud, iaitu sebab-sebab datangnya hadis. Sebab-sebab mari hadis tu, lapah hadis tu. Hadis tu dia ada sebab-sebab dia. Sebab dia Nabi bercakap gitu, ada sebab dia. Begitu juga Quran. Sebab-sebab turun ayat dia panggil asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat ada sebab-sebab dia. Kita kena belajar satu ilmu pula lagi, asbabul wurud. Kalau dalam hadis dia panggil asbabul wurud. Kalau Quran dia panggil asbabun nuzul. Sebab apa Nabi cakap gitu? Oh, ulama kata sebab Nabi bercakap gitu kerana sekian hal. Kerana apa? Kerana ada waris satu hadis yang lain Nabi bercakap, man adha dhimmi faqad adhani wa man adhani adkhalahu Allah finnar. Siapa-siapa yang menyakiti kafir zimmi, mana kafir yang duduk dalam negara Islam, yang bagi kerjasama, yang taat setia, akad perjanjian, bayar cukai akad perjanjian. Lepas tu cukai ni atas kafir zimmi. Ni ada tu email baca kutubah, suruh bayar cukai pitu, jadi tahu hati kita. Jangan disebut cukai. Kalau kata tek kutubah tu mari harta pun begitu, tukarlah. Bayar bil pintu ke, bil tanah ke, jangan sebut cukai. Cukai tak ada. Islam ni wajib zakat je. Kalau tek tapan gitu, bayar cukai pintu, jangan sebut cukai. Cukai ni tengah-tengah dah orang kafir, diharamkan dalam Islam secara ijma'. Tak ada ulama yang menghalalkan cukai. Cukai ni,
Ijma' ulama dah haram. Cukai-cukai ni, cukai ni diambil di atas kafir zimmi. Mana orang kafir yang duduk dalam negara Islam, yang bayar jaziah, dia panggil jizyah, cukai kepala dia. Tiap-tiap tahun naik jumpa sultan bayar. Angkat janji, angkat bai'ah setia, nak aman, nak tolong. Kalau perang kata, tolong. Itu dia panggil jizyah, cukai kepala. Ada. Siapa-siapa yang menyakiti, Nabi kata, faqad azani, sesungguhnya dia menyakiti aku. Makna ambil pergi kacau orang kafir zimmi ni, pergi kacau dia, harta dia ke, anak bini dia ke, menumpahkan darah dia. Nabi kata, orang ni dia menyakiti aku. Siapa-siapa yang menyakiti aku, ada khalahullah finnar. Kalau siapa-siapa yang menyakiti itu, Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam neraka. Seolah-olah nak berlawan dengan dia ni. Tadi Nabi kata diperintahkan suruh bunuh siapa mengucap. Lepas tu ni Nabi kata, siapa-siapa yang menyakiti kafir zimmi, dia menyakiti aku, berlawan. Dah. Satu ni. Sebab tu kita kena tengok pada asbab wuruk. Jadi asbab wuruk hadis ni, yang masa tu dia panggil lafaz tu dia panggil apa? Lafzu tu am, tapi makna dia khas, dia panggil. Dia panggil apa tu? Umum khusus mutlak dia panggil. Lafaz tu memang umum. Nabi kata annas umum, manusia. Umum manusia. Tak kira siapa-siapa. Selagi kufur, selagi tu lah. Tak mengucap lagi tu lah. Aku diperintahkan bunuh. Umum dia panggil. Tapi makna dia khas. Kenapa? Kena tengok tilik pada asbabul wuruk. Sebab turun hadis ni ketika perang. Turun dalam perang. Turun dalam perang. Bila dalam perang, jadi ada Nabi berkata begitu. Berkata ke mana? Siapa-siapa yang aku diperintahkan bunuh nas. Nas mana? Manusia mana? Manusia yang menghadapi aku dalam waktu perang tu. Bukan makna manusia yang luar pada kawasan perang. Tapi memang sebut an-nas. Tapi nas di mana? Yang masa dalam peperangan tu. Ya, yang dimaksudkan khususnya waktu manusia dalam perang ni. Manusia kufur yang menghadap Nabi SAW, hak ni Nabi maksudkan. Bukannya luar daripada kawasan perang. Tu sebab-sebab waris hadis ni Nabi kata, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan bunuh manusia. Manusia mana sini? Adakah sekalian? Tak. Yang menghadapi aku waktu perang. Hak ni lah aku diperintahkan bunuh. Siapa dia mengucap. Jadi waktu perang tu pak berdapat igat, mengucap baru tak bunuh. Kalau tak mengucap, bunuh. Yang mana? Yang menghadapi Nabi SAW ketika dalam perang tu. Yang tu. Kena tilik pada asbab wuruk. Asbab wuruk maknanya situ ada lafaz, situ ada umum khusus mutlak dia panggil. Lafaz tu umum tapi dikhususkan manusia mana? Ya, manusia yang menghadapi Nabi dalam perang tu. Hak tu diperintahkan. Biar luar. Luar tak boleh. Luar tak boleh. Tapi kalau kita pakai hadis tu terang-terang literal, hak luar pun kena bunuh lagi tak mengucap. Tak. Kenapa? Ada hadis lain Nabi tegur menyakiti kafir-kafir zimmi. Dah. Ya. Tu jadi kita nak banyak perkara lah, banyak alat, banyak benda kita nak faham, tak boleh. Sebab tu wajib kita bertaklid kepada mazhab. Wajib bertaklid kepada mazhab. Sebut dalam kitab Tanwirul Qulub. Sebut dalam kitab Tanwirul Qulub sebut mana? La yajuzu taqlidu ghairihim ba'da al-'aqd al-ijma'i 'alayhim li'anna madhahib al-ghairi lam tudawwin wa lam tudabbit bi khilafi haula'i wa man lam yuqallid wahidan minhum wa qala ana a'malu bil kitab was sunnah mudda'iyan fahmal ahkami minhuma fala yuslamu lahu bal huwa mukhtiyun dallun mudillun. Artinya apa artinya? Dan tiada harus, makna apa? Haram taklid akan yang lain daripada mereka itu. Apa? Hak mazhab 4. Ni sebut dalam kitab Tanwirul Qulub. Dah. Ni ulama sebut ni. Majoriti ulama sebut.
Mana haram kita taklid yang lain daripada mereka itu. Mazhab yang 4. Mana hak tak ada mazhab. Mazhab ni banyak, 70 lebih, tapi hak ni yang masyhur, hak siapa ada kita. Mana hak lain pada ni haram kita taklid. Yang tak ketahuan sanad dia tu. Haram kita taklid nah. Mana? Kemudian bila? Kemudian daripada terikat. Kemudian daripada terikat ijma' ulama atas mereka itu. Sudah ijma' ulama. Sudah terikat ijma' ulama wajib kita bertaklid atas 4 mazhab ni, salah satu daripada. Lepas tu buat apa kita Syafi'i? Sebab Syafi'i kita wayak dah. Tadi kita kena tilik kat sejarah. Sebab apa kita semua wajib taklid pada mazhab ni? Kerana ulama yang buat masuk sapa Islam dalam Malaysia Nusantara ni melalui habaib Yaman yang bermazhab Syafi'i. Sebab tu majoriti kita Syafi'i. Haram. Kerana bahawasanya segala mazhab yang mana yang lain daripada mazhab yang 4 tu, mereka tiada karang akan kitab-kitab dan tiada dhabit, tiada didhabit akan kaedah-kaedahnya. Sebab haram tu kerana mereka tak ada karang kitab-kitab. Macam Baboli sebut tu lah. Bukan kita tak boleh nak bahasa syahabat boleh, tapi tak ada tadwin dia, tak sampai di kita. Macam mana kita nak tahu? Tak ada tadwin dia sampai di kita, sahabat. Hanya sampainya tu zaman tabi'in dah, baru buat tadwin, hak tu sampai kepada kita. Lepas tu wajib kita taklid. Itu pun kita kenal sahabat, tahu nama sahabat melalui tadwin-tadwin ulama ni lah yang sebut. Ni hadis ni riwayat siapa, ni gini. Begitu juga Quran dulu tak ada tadwin. Musa sampai di kita ada baris tu semua kerja ulama. Cuba kalau ulama tak buat buah baris, sampai hari ni tak ada orang boleh baca Quran dengan betul. Boleh baca tapi dia baca dengan betul tu tak boleh. Jadi kerja ulama tu, dia buat tadwin, buat musahaf bubuh baris itu supaya orang belakang ni tak salah baca Quran. Tu pada masalah baca. Bukan belum lagi masuk masalah faham, masalah baca Quran tu. Dah faham lebih lagi. Tu sebab tu wajib tu. Cuba kita tak taklid ulama. Tentu dah kita salah baca Quran. Salah baca Quran tu dipanggil apa hukum dia? Haram atau dipanggil bid'ah dalalah. Baca Quran tak betul tu dipanggil bid'ah dalalah. Bid'ah yang haram. Nah, kerana mereka tu tak ada mereka tadwinkan kitab-kitab satu. Yang lain pada mazhab 4 tak ada kitab. Lagi tak ada kaedah dia, tak ada kaedah dia. Kaedah dia nak memahami hadis Quran tak ada kaedah. Jadi payah. So begitulah benda berat kalau kita akad. Kita kena 4 orang sebab apa? Tak ada kaedah. Tapi orang yang ada kaedah dia boleh akad benda berat tu seorang. Contoh misal dah Indung dia buat kerja loading buah. Hamba terah, hamba tak boleh akad seorang sebab tak ada kaedah. Hamba 4 orang akad sebutir tu lebih kurang dalam 50 kilo, 60 kilo nak naik tak lagi 4 orang. Boleh hamba ni mula pegang 4 orang. 1 2 4 orang sebutir. Dia mari dengan kaedah dia seorang. Beza tak? Begitu juga. Buat beza gitu ni nampak. Kaedah dia ada kaedah dia. Tiap-tiap benda dia ada kaedah dia. Teknik. Melayu cakap teknik lah. Begitu juga ulama ni dia ada kaedah nak faham Quran tu dengan betul. Tak salah. Tak mudaratkan diri, tak mudarat orang lain. Kita ni orang awam tak ada kaedah tu. Dia beza situ we nampak gitu dah. Dia ada kaedah. Tiba-tiba kita nak kembali kepada Quran sunnah dalam keadaan kita tak ada kaedah. Dia jadi mudarat pada diri kita dan orang lain. Betul ulama kata dah. Tak ada kaedah. Maka macam mana hendak ikutnya, macam mana nak ikut? Tak ada tadwin, tak ada kitab, tak ada kaedah. Macam mana nak ikut? Misal tadi gitu, macam mana nak ikut? Tak ada kaedah. Kerja pun jadi lambat. Orang lain boleh buat seorang, kita kena 4 orang. Buruk dulu buah tu jawabnya. Tak apa kena curi ikut kan. Bersalahan segala mazhab yang 4. Ada mengarang kitab-kitabnya dan kaedah-kaedahnya. Dan barang siapa tiada taklid akan mana-mana satu daripada mazhab yang 4, seperti kaum muda ni lah orang sebut lah ni, Wahabi kaum muda. Dan juga mereka kata aku beramal ikut Quran hadis.
Mereka mengaku faham segala hukum-hukum daripada Quran hadis dengan sendirinya. Faham sendirinya. Tiada taklid siapa-siapa. Maka jawab dia apa? Tiada betul mereka tu. Tiada sejahtera. Maknanya tak selamat. Tak selamat namanya. Dan tiada diterima baginya tak terima. Bahkan ialah orang yang salah. Lagi sangat sesat dan menyesatkan orang yang lain. Orang lain pula. Kerana apa? Ia menyalahi barang yang sudah ijma' ulama. Maka ia masuk api neraka akhirat kelak kerana hadis man syazza ilan nar. Siapa-siapa yang menyalahi ijma' ulama umat aku, syazza ilan nar. Tu hadis Nabi sebut. Siapa-siapa yang menyalahi ijma' umat aku, ijma' ulama dah telah ijma' dah. Bila ijma' tu menyalahi ijma', syazza ilan nar. Seolah-olah dia bawa diri dia kepada masuk neraka seorang-seorang dia. Lah. Batu ijma' tu kuat. Ijma' ni kuat. Ijma' ni kuat. Jangan tinggal ijma'. Hak tu kita duk pegang. Selain pada hadis Quran, ijma' ulama ada dah. Baik. Tu. Jadi begitulah bila sudah dapat kerasikan belajar tu, sudahlah aku berasa minum madu. Dipanggil cakap kinayah. Seolah-olah dapat minum madu. Dapat faham ilmu ni. Dengan kerana itulah bersungguh-sungguh aku tiap-tiap pagi, bersungguh-sungguh pergi menerima padanya dengan ketiadaan logo. Apa mana tak ada logo? Tak ada logo kan? Dia ngaji kat Azhar ni dia kena ada kad pah. Tapi dia pergi masuk tak ada logo. Sebab seronok dah. Dia buat tu ilmu ni pertama sekali kita nak memang berat. Macam saya dulu mula-mula ngaji kitab 6 bulan tu bengong 6 bulan. Allahu Akbar. Nak menangis. Satu bahasa logat alif belah fatani tu satu. Tidak sama dengan kita. Dahlah kitab tu payah. Tak ada baris satu. Logat lagi. Payah. Sebab tu Imam Syafi'i kata dah tadi. Tak dapat ilmu melainkan angkara. Pertama sekali cerdik. Cerdik kena ada. Keduanya apa? Kena ada apa? Hirsun. Apa hirsun makna? Iaitu ghibtah. Kena tamak halaba. Jangan kita berasa cukup dengan ilmu. Kena ada hirsun, tamak dan halaba. Sebab tu orang-orang mengaji ni kena ada hirsun, kena tamak ghibtah. Kalau tak ada ghibtah tak dapat ilmu. Ketiga kena ada bulghatun, kena ada belanja. Belanja kena ada, kita nak pergi sebab itulah. Jangan buat bazir. Kalau orang tengah belajar ni dapat duit apa simpan. Sebab banyak lagi perjalanan kita nak pakai belanja belaka. Nak pergi Mesir belanja, tengok siapa. Jangan kata belajar ilmu dunia, nak belajar. Siapa kena buat PT, PTN kena pinjam, beasiswa sebagainya. Belanja belaka tu. Jadi kalau tak ada belanja jadi susah. Jadi susah kita. Kena ada selain pada tu. Tu dia dengan usaha ikhtiar dia panggil. Yang keempat Imam Syafi'i kata apa? Kena ada apa? Ijtihad. Wajtihadu. Kena ada kesungguhan. Kena ada kesungguhan. Kata ada kesungguhan susah juga. Ni ada kesungguhan. Yang kelima Imam Syafi'i kata apa? Kena ada apa? Irsyadul ustazi. Nasihatul ustazi. Kena ada petunjuk daripada guru. Mana apa? Kena ada guru. Tak boleh kita faham ilmu sendiri. Ambil YouTube, ambil FB. Gitu sekadar tak ada. Kena ada al-irsyadu ustaz. Kena ada nasihat ustaz. Petunjuk daripada guru. Yang keenamnya Imam Syafi'i kata apa? Tuluz zaman, lama masa. Tak boleh nak main ilmu ni. Main kejap-kejap kita berasa faham. Habis itu. Jadi gitulah, pagi-pagi ni tengok pergi menerima padanya dengan tiadaan logo, iaitu kemudian daripada khatam mengaji Sahih Muslim kepadanya dengan beberapa banyak ulama yang mendapat syahadah tinggi dan rendah, dan beberapa ratus murid Azhar. Gitu. Gitu dulu. Banyak ulama berapa ratus tu, ramai. Murid-murid ramai dulu. Kemudian manakala aku pulang ke rumah, tiadalah lagi berpaling melainkan aku jalankan batang kolam aku di pipi sahifah-sahifah sebagaimana yang ku ingat dan aku faham daripadanya. Berikut dengan sedikit-sedikit perkataan Imam Syafi'i di dalam Ni asas-asas dia berbais perkara yang membangkitkan dia tu. Nak buat karang kita ni. Dan perkataan Nawawi dalam Syarah Muslim, dan perkataan Al-Qastalani dan Ibn Arabi. Dan lainnya mana? Lainnya Nawawi, Syafi'i itulah. Ialah semata-mata ikhlas hatiku bagi wajhullah, bagi zat Allah. Ilahnya kerana mensyiarkan hadis Rasulullah SAW dan meninggikan kalimah Allah yang ulia kepada segala saudaraku
aku saudara seagama mana yang tiada tahu di dalam bahasa Arab. Tak tahu bahasa Arab, tengok tugas dia. Kalulah ulama tak terjemuh kitab-kitab ni Arab, kita orang nak tahu mana. Tapi bila ulama buat mudah gitu, kita pergi bermudah-mudah pula. Bila ulama dah sudah bagi mudah kepada kita, daripada Arab tak ada baris, ulama dah terjemuh. Dah pasang makna nak bagi kita mudah baca, supaya kita mudah belajar, kita pergi buat bermudah-mudah pula. Tu silap. Mudah lain dengan bermudah-mudah. Kerana dalam agama memang Allah Taala tak buat kesukaran. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidak kami jadikan kesukaran, kepayahan bagi kamu atas kamu dalam agama, tak ada. Tapi bermudah dengan bermudah-mudah tu lain. Mudah dengan bermudah lain. Kebanyakan kita hari ni bermudah-mudah. Jadi ulama bagi mudah kita, bukan kita bermudah-mudah, supaya kita faham agama dengan betul dan sahih, mengikut ulama-ulama yang muktabar. Dan dipohonkan pada Allah kiranya manfaat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapkan jadi pertaruhan di sisi Allah bagi hari akhirat. Dan kiranya tiadalah ia hujah ke atasku di sana, makna bukan jadi hujah balik atas kita. Quran gitu juga. Quran dua, satu hujah jadi hujah kita, dan satu lagi dia menghujah balik kita. Quran lah. Maka dengan kenyataan yang di atas tadi, dan lagi akan datang aku nama ilah kitab ini dengan nama Bahrul Mazi li syarhi Mukhtasar Sahih Tirmizi. Habis itu insya-Allah. Semula kita masuk teruslah pada bab. Tapi rasa nak masuk bab tu rasa macam tak lekat aje. Panjang kok dah. Kita masuk bab tu Ustaz. Pada yang jadual seterusnya kita masuk tu abwab tuharah tu. Masuk abwab tuharah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta